Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Malam ini kita nak membincangkan isu-isu semasa, isu-isu hangat. Kita masih lagi dalam proses pengumpulan soalan-soalan kerana malam ni kita punya penanya-penanya soalan agak sibuk tuan-tuan. Jadi sesiapa yang ada soalan-soalan panas yang boleh kita utarakan untuk dibincangkan pada malam ni, dialu-alukan untuk menambahkan soalan-soalan berdasarkan soalan yang sedia ada hari ni. Di talian WhatsApp 0113595444 di talian WhatsApp 0113595444. Bersama saya pada malam ini saudara Wan Quresh yang akan memulakan sesi soal jawab. Ada banyak persoalan-persoalan yang nak diperbincangkan. Namun hari ini saudara, yang kelihatan agak panas yang kita terima daripada sebelah kawan-kawan kita di sebelah PKR. Ini dalam PKR pun saudara ada beberapa pendapat yang tak bersetuju dengan tindakan segelintir kecil, bukan ramai tuan-tuan, segelintir kecil puak-puak tertentu yang dekat dengan Khairi Jamaluddin cuba untuk membawa KJ menyertai PKR, walaupun dia tahu usaha ini boleh menyebabkan hubungan di antara UMNO dan PKR keruh, dan ianya sekaligus boleh menyebabkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh goyah. Namun nampaknya puak-puak ni saudara tak ramai, sikit je jumlah dia. Agak ketegak ataupun agak degil, agak ketegak ataupun agak degil dan beria-ria, malah mereka tak kisah pun kalau kerajaan tumbang tuan-tuan, asalkan kawan-kawan lama dapat bertahun. Saya tak nak ulas sesiapa yang saya maksudkan, tetapi kita haraplah kita harap kawan-kawan ini kena tengok 22 bulan ketika Pakatan Harapan memerintah, bila tersilap langkah akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku. Jadi kita harap benda ni dapat dibendung oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu orang yang buat kerja ni pun tak berapa gemar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka ada agenda-agenda tertentu, dan kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kekuatan untuk memastikan kerajaan perpaduan ini kekal kukuh tanpa diganggu-gugat oleh mana-mana pihak yang cuba untuk memecah belahkan kita, insya-Allah. Jadi malam ni kita mengalu-alukan soalan daripada teman-teman yang berada di rumah. Soalan boleh diajukan di talian 0113595444. Silakan saudara Wan Quresh. Okey Tok, kita ini soalan daripada netizen, para penonton. So dia kata dia tengok apabila dia melihat senario PRU14 kumpulan Gen Y, XYZ ni tidak dapat memberi sokongan kepada UMNO tu. Adakah UMNO masih lagi relevan bagi golongan Gen XYZ itu? Itu sebabnya UMNO kena mengambil pendekatan bagi mendekati orang muda. Kalau sebelum ini pendekatan yang digunakan oleh puak-puak yang menentang kita ini, contohnya mereka menguasai TikTok, walaupun kalaupun kita tak mampu nak membayar influencer TikTok dan sebagainya untuk membantu kita, maka kita perlu menghasilkan lebih ramai TikTokers di kalangan anak-anak muda, di kalangan pemuda UMNO yang menjadi juru bicara parti kita. Dan ini tidak melibatkan proses membeli influencer yang besar.
daripada kita ada 5 tahun dan sudah pastilah untuk tempoh pilihan raya negeri di 6 negeri yang mungkin akan berlaku di antara 4 hingga 5 bulan daripada sekarang ni. Mungkin kita ada masa yang terlalu suntuk, tetapi masih belum terlambat untuk anak-anak muda kita digerakkan bagi menguasai TikTok, bagi menguasai Instagram yang masih lagi mendapat tempat di kalangan orang muda. Dan kita dapati bahawa dari segi dua media ni memang PN ni dia kehadapan sikit berbanding dengan kita kerana kemampuan keuangan dia. Jadi dalam tempoh yang begini pendek kita kena pastikan masalah utama kita ni, medium TikTok ini dapat kita atasi. Ini yang saya nampak yang perlu diberikan penekanan yang lebih. Dalam masa yang sama juga, kita juga kena tahu bahawa ada juga medium-medium yang tidak boleh diukur. Contohnya macam medium WhatsApp. WhatsApp ni tak ramai orang yang buat broadcast list. Kita ni dah ada belas tahun ni kita buat broadcast list ni. Rasanya lama lah, lama jugalah kita buat broadcast list. Cuma saya minta sahabat-sahabat yang selalu menerima broadcast list, saya nak bagi tahu satu broadcast list ni ada 256 orang. Dulu kita boleh hantar sekali banyak, tetapi sekarang ni dia ada limitation dia. Dia ada limitation dia. Sekarang ni kita boleh hantar maksimum lah antara 10 hingga 17 grup satu kali hantar. Dan macam sekarang ni saya ada lebih kurang 57 grup. Kalau 57 grup ni nak hantar ni makan masa yang kadang-kadang 1 hari. Sebab daripada dia bila dah hantar 17 tu dia terhenti. Dia tak boleh hantar terus. So mungkin saya kena relax setengah jam. Kadang-kadang dia boleh jadi 1 jam 2 jam. Kita buat kerja lain dan sebagainya. So kadang-kadang 1 hari lewat. Jadi kita minta sahabat-sahabat yang selama hari ni nakkan maklumat daripada kita, gunakan kaedah community. Ada orang bila kita kena ada, pertama sekali syarat dia kena ada satu grup WhatsApp. Kalau nak join grup community Kerajaan Perpaduan 2, Kerajaan Perpaduan pertama dah penuh 5,000. Kerajaan Perpaduan 2 ni ada lagi 2,000 lebih. Jadi kalau orang join Kerajaan Perpaduan 2 ni, mereka ini biasanya akan minta nak masuk grup DLA. Sebenarnya tak payah masuk grup tu. Grup tu saya seorang je duduk. Itu sebagai prasyarat untuk buat community tu. Saya minta supaya kawan-kawan yang selama hari ni menunggu, kadang-kadang saya lambat hantar dan sebagainya, tolong subscribe, tolong masuk join grup community Kerajaan Perpaduan 2. Setiap malam saya akan post link tu, dan bila saya post link tu, saya minta tuan-tuan tolong klik join di Kerajaan Perpaduan 2. Dan tak lama lagi Kerajaan Perpaduan 2 ni penuh, kita akan buka Kerajaan Perpaduan 3. Jadi sekali saya hantar, saya boleh hantar 5,000 orang, 5,000 orang, 5,000 orang. So maklumat tu cepat sampai. Ataupun tuan-tuan boleh join Telegram channel saya. Telegram channel saya Datuk Lokman Adam. Boleh join Telegram tu. Itu berapa puluh ribu pun boleh hantar dalam satu masa. Tapi tak ramai orang yang menggunakan Telegram. Jadi kita UMNO ni, khususnya pemuda UMNO ni, kena menguasai media-media sosial ni. Jadi dalam pendekatan sebelum pilihan raya negeri di 6 negeri ni, saya rasa fokus utama pergerakan pemuda, khususnya puteri UMNO, perlu menghasilkan seberapa ramai anak-anak muda kita, pemuda UMNO kita, puteri UMNO kita, yang boleh menjadi juru bicara parti. Ambillah poin-poin, contohnya poin dalam ceramah saya. Saya punya ceramah tu ada banyak poin. So boleh cedok benda yang pendek. Saya kalau bercakap, saya explain ni panjang. Saya tak suka cakap macam dalam TikTok ni, biasa dia pendek. Betul tak? Tapi ambil poin yang penting yang saya cakap, kemudian ulang balik. Cakap kalau pandai,
boleh masukkan infografik, itu lebih baik. Kalau pandai untuk cantumkan dengan contohnya Haji Hadi cakap macam ni, Luqman Adam cakap macam ni. So daripada ambil Haji Hadi punya cakap dengan Luqman Adam tu, okey, ambil Haji Hadi punya cakap tu, gabungkan dengan ucapan kamu sendiri, dan hasilkan video pendek. Kalau video pendek itu bagus, hantarlah kepada kita. Jadi mungkin daripada masa ke semasa kita boleh bantu viralkan. Bila video tu betul-betul dibuat dengan baik, menarik, insya-Allah kita pun akan bantu viralkan. Jadi bila kita bantu viralkan, kita akan membantu untuk melahirkan lebih banyak speakers, lebih banyak juru bicara UMNO di kalangan orang muda. Kalau kita nak mendekati orang muda, kita tak boleh expect kita tak boleh expect mereka ni nak dengar cakap orang tua, sebab dia punya apa ni, jarak umur, unless orang tua itu mengikuti perkembangan anak muda dan dia boleh berbicara, dia boleh bersantai seperti mana orang muda punya cara. Gunakan bahasa-bahasa orang muda. Itu penting. Itu penting. Jadi saya nampaklah dalam masa terdekat ini fokus kita ialah mengatasi kelemahan kita. Dan kelemahan kita hari ini di media sosial, kalau setakat di Facebook saya nampak kita mendahului. BN mendahului, kawan-kawan kita PH pun bolehlah kita boleh bersaing di apa ni, Facebook. Tetapi generasi yang di Facebook ini 30 tahun ke bawah tu sedikit kurang. Jadi target grup kita ni ialah generasi 30 tahun ke bawah. So yang tua ni mungkin boleh memimpin, yang muda boleh membantu dengan menghasilkan anak-anak muda yang boleh menjadi juru bicara parti. Tetapi last kali orang muda lebih prefer untuk dengar orang muda, rakan-rakan sebaya mereka. So kita assist dia. Ini peranan yang perlu dimainkan oleh parti dia. Tapi dok, medium TikTok itu yang terlalu singkat itu, dia lebih banyak pada apa yang kita tengok, diorang ni banyak buat troll je daripada itu dah masalah dia. Penjelasan. Kalau dari segi penjelasan memang agak mustahil TikTok tu boleh. Tetapi TikTok dia boleh pergi sampai 15 minit. Kalau buat live macam malam ni 1 jam pun boleh. Tetapi selepas live tu habis, nak buka balik tak boleh. So bila kita buat live ni, kena ada orang yang tolong cut. Dan untuk live saya ni, saya halalkan sesiapa juga nak potong dan masukkan dalam TikTok masing-masing. Nak monetize pun tak ada masalah. Kita halalkan. Boleh potong pendek-pendek. Yang penting perjuangan kita. Yang penting kita dapat meyakinkan anak-anak muda ni. Cuma itulah macam yang menjadi masalah bagi kita. Anak-anak muda ni dia suka glance through, dia suka belik yang pendek-pendek. Kalau ceramah tu panjang pun dia tak berapa dengar. So kita kena cari jalan macam mana apa yang kita cakap tu walaupun sedikit panjang, mereka still dengar. So dari segi approach kita kena ubah lah. Kalau misalnya approach kita tu membosankan, kurang mendapat minat orang-orang muda, kita cari pendekatan-pendekatan yang lebih mudah diterima. Buat video pendek ke, jadi taxi driver macam KJ, ataupun dia buat video kat kedai mamak jadi mamak yang tukar lap meja tu. So ini sebenarnya pendekatan yang bagus. Benda bagus yang dia buat, kita kena akui lah benda tu bagus, jangan kita nafikan. Kalau kita tak suka macam mana orang tu, benda baik dia buat, kita akui benda tu baik. Benda tak baik, tetap tak baik. Okey? Ini soalan netizen ke? Dia kata kerajaan perpaduan hari ini seperti macam kurang sikit fokus untuk apa ni, PR yang akan datang tu. Yelah, masing-masing sekarang ni sedang berusaha untuk mengatasi masalah rakyat. Kita tengok contohnya hari ni, alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri
Salahuddin Ayub, Menteri KPDNKK, yang telah menghasilkan apa yang dipanggil sebagai menu rahmah. Ini salah satu program yang sangat baik, di mana kedai-kedai macam Aidin dan ada 15,000 outlet dia dah engage dengan pengusaha-pengusaha kedai makan ni. Ada 15,000 restoran yang menyertai, yang participate dalam usaha untuk menyediakan menu rahmah, iaitu menu yang berharga RM5 ke bawah. Ada yang RM4.9, ada yang RM5. So benda ni sangat bagus, tetapi saya yakin daripada feedback yang saya dapat, kebanyakannya di bandar-bandar. Jadi orang kampung cakap, kalau kita contohnya macam kat Sabah tu, nak pergi makan, kalau tak bawa RM20, dia kata kita tak boleh makan. Saya tak fikirlah sampai RM20 nak pergi makan kan. Bergantung pada menu juga. Kalau kau ambil satu pinggan tu penuh, ada udang, ada ayam, memanglah tak boleh makan kalau tak ada RM20, betul tak? So menu rahmah ni sudah pastilah, contohnya kalau ada ayam goreng dengan kuah, ataupun mungkin sedikit sayur. Tak adalah makanan tu terlalu mewah, nama pun menu rahmah, betul tak? So kita harap kalau boleh Yang Berhormat Menteri dapat memikirkan supaya menu rahmah ni dapat dipanjangkan, bukan hanya di bandar-bandar, di kawasan-kawasan luar bandar pun. Walaupun kita tahu banyak-banyak tempat, kebanyakan tempat di luar bandar ni memang dia punya cost of living dia rendah, jadi makanan dia pun sepatutnya rendah juga, kan? Tetapi kalau ada orang komplain, maknanya mesti ada tempat-tempat tertentu yang kita mungkin terlepas pandang. Jika ada, maka kita cubalah untuk menyebarluaskan menu ramah ni ke seluruh negara. Ini satu benda yang saya rasa inisiatif yang baik, kan? Dan apa ni, sebenarnya banyak juga inisiatif-inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan. Saya yakin hari ini semua orang fokus untuk mencari jalan bagi memastikan setiap kementerian dapat memberikan yang terbaik dalam tempoh 100 hari pertama ni. Masing-masing nak kejar KPI, tak nak jadi kementerian yang tercecer, yang KPI dia rendah, kan? Sebab potensi untuk tukar menteri ni ada, kan? So mungkin bila semua orang sibuk menjalankan tugas, nak mengembalikan, memulihkan ekonomi negara, nak mengatasi masalah kewangan negara ditinggalkan oleh Mahathir dan Muhyiddin dalam keadaan kantong negara ni dah kena kepak, it's not that easy lah, kan? Mungkin mereka terlepas pandang dalam usaha untuk berkempen. Sebab kita dah terlalu lama sangat berkempen, berpolitik. Tetapi kalau kita tak tumpukan langsung, kan, maka bahaya juga untuk kita berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 negeri ni. Sebab kalau nak menjayakan pilihan raya di 6 negeri ni, suka tak suka, kerja-kerja propaganda, kan? Kerja-kerja propaganda. Macam dulu kita ada Jasa, kan? Sekarang ni Jacom. Kita ucap tahniah lah kepada Profesor Dr. Agus yang dilantik sebagai Ketua Pengarah Jacom yang baru, Kalau tak silap saya besok 1 bulan. Besok lah beliau berkuat kuasa pelantikan tu. Kita harap nanti Jacom pun dapat memikirkan macam mana nak menangkis serangan-serangan. Sebab hari ni kita kena tahu bahawa setelah teruk diserang akibat politik wang, rasuah jadi sedekah, akibat daripada rompakan 92.5 bilion perbelanjaan kerajaan dalam tempoh darurat, akibat daripada isu penahanan orang yang dekat dengan Muhyiddin, orang yang dekat dengan menantu Muhyiddin, Adlan Berhan, iaitu saudara Adam Radlan. Saya nampak kalau sebelum ini mereka ni defensif, hari ini mereka sudah mula menyerang. Jadi saya harap kalau misalnya menteri-menteri kita ni sibuk, maka yang bukan menteri ni kenalah main peranan untuk backup kerajaan perpaduan ni. Jangan semua nak harap menteri-menteri, jangan semua nak harap pemimpin-pemimpin. Second layer, third layer, fourth layer, parti perlu memainkan
peranan. Contoh saya ucap tahniah kepada Datuk Ismail, Ketua UMNO bahagian Paguh. Esok dia panggil kita untuk memberikan penjelasan tentang isu-isu semasa. So kena buat benda ni, mula-mula UMNO panggil orang UMNO, panggil pemimpin UMNO, jelaskan kenapa kita perlu bersama dengan Pakatan Harapan, bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Macam mana kita boleh kalah, apa isu-isu yang menyebabkan kita kalah, kenapa ada bidan terjun tiba-tiba bertanding di sana, bertanding di sini. Kita kena beritahu, dan kenapa kita mengambil pendekatan untuk memecat, menggantung pihak tertentu. Benda ni perlu diperjelaskan. Sama juga di pihak PKR, sama juga di pihak DAP dan juga Amanah. Masing-masing kena start turun ke bawah memperjelaskan. Kerana kita tak nak kalau berterusan tidak ada penjelasan, maka akhirnya apa saja yang dituduh oleh orang Perikatan Nasional hari ini, yang contohnya lah bila Khairi dipecat, bila Norma dipecat, yang banyak bising ni, kalau kita tengok orang yang banyak menyokong mereka berdua ni, bila kita buka profil mereka ni pro Perikatan Nasional. Ada profil tu gambar pun tak ada, letak gambar orang lain, fake account. Yang betul-betul solid orang UMNO ni tak ramai, not even 5%, not even 5%. Dan kita tak nafikan ada segelintir daripada orang muda di dalam UMNO itu sendiri, mereka tidak tahu kenapa Khairi dipecat, kenapa Isyamuddin digantung. Mereka tak tahu siri-siri pengkhianatan, walaupun kita dah berbicara ni 4 tahun lebih, tapi ramai masih tak tahu. So benda ni perlu di-explain sehingga ke akar umbi. Bukan semua orang tengok Facebook. Sekarang ni orang semua dah giat main TikTok. TikTok dah mula mengatasi Facebook sekarang ni. Jadi itu sebabnya saya merasakan bahawa semua poin-poin penting di Facebook itu harus dipendekkan, dimasukkan ke dalam TikTok, dan make sure kita kena menguasai TikTok pula. Barulah kita boleh balance kekuatan Perikatan Nasional di situ. Okey? Okey, Ya. mengenai ini ada orang tanya tu mengenai pelantikan YB Fahmi Fadzil sebagai jurucakap kerajaan tu. Ya. Adakah dia nanti akan menjadi sebagai, Sebenarnya dah 2 minggu YB Fahmi Fadzil ni dilantik sebagai jurucakap kerajaan. Dia panggil state spokesman lah. Indonesia sebenarnya ada satu jawatan khusus yang dipanggil jurucakap kerajaan. Dah lama lah dulu, zaman Megawati pun ada. Jadi sebenarnya ialah Menteri Komunikasi dan Digital ni memang kerja dia menjaga tentang komunikasi. So pelantikan YB Fahmi tu memang selaras dengan kedudukan beliau sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Dan ini sebenarnya banyak membantu, khususnya contohnya bukan semua menteri, dia mungkin pakar dalam bidang kesihatan, mungkin dia pakar dalam bidang bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Tak semua menteri ini pakar dalam bidang komunikasi. Jadi kadang-kadang kalau benda baik, kita gagal untuk explain dengan baik kepada rakyat, akhirnya benda baik itu tidak boleh diterima oleh rakyat. Kadang-kadang benda tak berapa bagus, tetapi cara kita explain kepada rakyat tu bagus. Benda yang tak bagus pun rakyat boleh terima. Ini pun berlaku juga. Contohnya lah, macam fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Barisan Nasional sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Mereka gunakan macam-macam kaedah untuk fitnah kita. Bila perancangan mereka tersusun, mereka buat secara teratur, mereka buat secara konsisten. Bila diulang berulang kali, last kali orang percaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Itu sebabnya kita kena ambil jalan di mana kita kena kawal
daripada terlalu banyak kesilapan dalam membuat kenyataan-kenyataan, lebih baiklah dalam mengumumkan benda-benda penting biar ada seorang jurucakap. Ini mungkin kaedah yang digunakan oleh kerajaan dalam memastikan supaya kita dapat kurangkan kenyataan-kenyataan oleh menteri-menteri akhirnya diterul oleh rakyat. Kita tak nak. Okey? Ya. Tok, ini ada orang kata tu ya. Adakah mungkin tu dalam keadaan UMNO tu masih lagi berkonfrontasi tu selama sendiri, tidak menjejaskan kerajaan perpaduan untuk menambah kursi pada pihak yang akan datang tu? Kita tak nafikan pemilihan boleh membawa perpecahan. Dan UMNO pada 1 bulan hingga 26 bulan kita akan ada pemilihan di peringkat cawangan. Ini satu hurdle yang pertama yang kita perlu lalui. Kemudian pada 13 hari bulan Mac akan ada pemilihan di peringkat sayap-sayap bahagian dan pusat. Wanita UMNO bahagian wanita Malaysia, pemuda bahagian pemuda Malaysia, puteri bahagian puteri Malaysia. Seminggu selepas itu akan ada pemilihan di peringkat pusat, 3 jawatan naib presiden dan MKT UMNO. Dan pelantikan ini juga pemilihan di peringkat ahli jawatan kuasa UMNO bahagian. So sudah pastilah bila berlaku pemilihan ini akan wujud perpecahan. Cuma kita alhamdulillah kita dah anticipate benda ni berlaku, maka perkara pertama yang dibuat ialah kita elakkan daripada berlakunya pertembungan jawatan presiden dan timbalan. Jadi mereka yang gairah untuk tukar kerajaan nak gantikan Anwar dengan Muhyiddin ini, secara tak langsung usaha mereka dah gagal. Jadi perpecahan itu sudah dapat kita kurangkan banyak. Itu pertama. Yang kedua, dari segi kebijaksanaan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia segerakan pemilihan itu supaya tempoh kempen tu disingkatkan. 1 hingga 26. Orang tak sempat pun kadang-kadang. Mungkin selepas minggu kedua baru start mesyuarat di peringkat cawangan. Sebab nak kena hantar notis dan sebagainya. So kita akan tengok minggu kedua, nak masuk minggu ketiga tu baru ada rancak dari segi pemilihan di peringkat cawangan. So tempoh kempen tu sangat singkat. Kemudian ada lebih kurang berapa belas hari, 26 hingga ke 13 hari bulan, lebih kurang 2 minggu lebih akan ada pemilihan di peringkat sayap. Minggu ketiga tu dah ada pemilihan di peringkat pusat dan juga di peringkat UMNO bahagian. Jadi kita haraplah dengan tempoh berkempen tu yang singkat, pemimpin-pemimpin dinilai berdasarkan prestasi mereka sepanjang tempoh daripada 2018 pemilihan yang lepas sehingga ke hari ini. Dan arahan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat ialah untuk memastikan tidak ada sebarang duit bertukar tangan dalam tempoh mulai 1 bulan Februari. Jadi kita haraplah politik wang ni benar-benar dapat dikekang. Dan kita tahu Ibu Pejabat sudah pun menghantar pasukan dia untuk memantau, bersiap dengan kamera dan bagai ni. Dan kita harap mereka-mereka yang langgar benda ni akan dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Dan dalam masa yang sama juga, bila tempoh ini singkat, ianya sudah pasti dapat mengurangkan pergeseran. Cuma selepas pemilihan ni kita harap pihak yang menang akan segera, bak kata orang tu, biduk berlalu kiambang bertahun. Maknanya akan segera menarik pasukan-pasukan yang tewas ini untuk bersama dengan kepimpinan bahagian, bersama dengan kepimpinan di peringkat pusat, kita rapatkan saf balik supaya kita ada pasukan yang kuat dalam berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri ini.
Yang paling krusial ialah memastikan kemenangan gabungan antara BN dan juga Pakatan Harapan di 3 buah negeri utama. Pertama di Selangor, kedua di Negeri Sembilan, dan ketiga di Pulau Pinang. Ini pertama target kita. Ini 3 negeri tak boleh jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Kedua, kita kena pastikan kita ada gerak kerja yang strategik, yang boleh menghasilkan kemenangan di Kedah dan juga di Terengganu. Ini dua juga berpotensi untuk diambil alih oleh gabungan antara BN dan PH. Kelantan walaupun cabaran dia sangat besar, tetapi bagi saya tidak ada apa yang mustahil. Tidak ada apa yang mustahil. So kita tumpukan fokus kita untuk memastikan kita boleh tawan. Setidak-tidaknya 3, 4 atau 5 negeri dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Okey? Ada orang tanya pasal perkembangan ROS lah, yang Datuk Ahmad Fazal begitu. Macam mana perkembangan itu? Setakat ni belum dapat berita ni. Belum dapat berita ni. Saya rasa tak ada masalah, sebab semuanya mengikut peraturan dan mengikut perlembagaan. Okey. Ada orang tanya gitu pasal akaun bersatu ni, betul ke yang dia akaun tu telah dibekukan oleh SPRM? Akaun bersatu betul telah dibekukan oleh SPRM. Itu saya tahu. Cuma berapa amount di dalam akaun tu yang dibekukan tu yang kita tak tahu. Tapi memang dah dibekukan. Maknanya bila ianya dibekukan, sudah ada bukti-bukti yang kukuh bahawa terdapatnya duit-duit daripada sumber yang haram ini dimasukkan ke dalam akaun bersatu tersebut. Saya dipahamkan juga ianya termasuklah akaun PAS. Cuma kita tak tahu amount dia apa semua sekali lah. Kita tunggu kenyataan daripada SPRM dulu. Kita jangan main tuduh tak tentu pasal. Tok, berkenaan dengan pendakwaan seseorang terhadap dua bekas Perdana Menteri. Boleh komen sikit? Itu sebenarnya ialah saman. Saman di mana Tun Dr. Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin telah diletak sebagai defendant di dalam saman syarikat yang mengendalikan high speed rail, iaitu kereta api laju di antara bandar Malaysia ke Singapura. Itu saman. Saman. Okey? Ada lagi? Tok, yang bukan mangsa lah, yang kena pecat itu yang digantung itu masih lagi membuat bising, membuat kacau. Adakah ini akan memberi kesan kepada pemilihan UMNO yang akan datang itu? Ada yang dah kena gantung akibat daripada dia buat bising, buat kacau, buat fitnah dan sebagainya. Macam Tun Faizal, dia dah kena pecat. Hari ini dia buat kenyataan mengatakan dia dah dipecat. So kita haraplah lepas ni dia tak pakai lagi lah baju UMNO tu. Pakailah terus baju Perikatan Nasional. Senang. Bos dia pun akan menyertai Perikatan Nasional sila-sila bulan. Sekarang ni dia main-main tentang Muafakat Nasional. Satu hari nanti dah dekat dengan pilihan raya ke-16 ke, ataupun dekat dengan mana-mana pilihan raya, mungkin Tan Sri Anwar Musa ni tak berfikir nak bertanding di Selangor ataupun di Negeri Sembilan ataupun di Pulau Pinang. Tapi daripada maklumat yang saya terima, Perikatan Nasional akan letak big shot di Selangor ni. Dan jangan terkejut kalau Syedan Kasim akan bertanding di Semenyih. Sudah ada perancangan ke arah itu. Maknanya mereka nak pastikan bahawa orang yang betul-betul ada duit ini akan bertanding di tempat yang
untuk memastikan mereka boleh merampas negeri Selangor. Jadi kita jangan underestimate. Sebab memang telah terbukti duit di saat akhir ini memang boleh merosakkan minda pengundi dan boleh mempengaruhi. Kita dah cakap banyak kali dengan pengundi ni, orang bagi duit ambil kan, tapi undi tetap undi BN. Tapi masalahnya ada setengah-setengah tu nak pergi ambil duit, tapi sampai kat sana sebelum ambil duit kena bersumpah. Dah isi nama nak ambil duit, takkan nak kata kalau sumpah tak nak lah kan. Tak semua yang macam tu kan. Jadi bila dah bersumpah, walaupun dia tak tahu sumpah ni kalau lengkapnya kena ada 3 kalimah, wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau setakat wallahi ni tak ada apa kan. Tapi bila dah angkat sumpah, wallahi saya akan undi PAS kan. Dah ambil duit, akhirnya mereka mengambil keputusan, banyak yang tak keluar mengundi. Yang mana yang keluar mengundi sebab dah bersumpah mengundi PAS, mereka keluar pangkal PAS. Ini bahaya kan? Jadi kita haraplah kawan-kawan yang dalam pilihan raya negeri nanti, mereka akan guna modus operandi yang sama. Dan kali ini kita harap jentera-jentera kita kena bersiap sedia dengan kamera-kamera yang hidden camera ni. Kerana kita tak nak jadi macam negeri Terengganu. Negeri Terengganu ni beratus ribu orang yang terima duit daripada PAS dan Perikatan Nasional. Tapi malang ni yang sanggup jadi saksi hanya 20 orang. Daripada 8 negeri, 8 kawasan parlimen, yang mana PM dan PAS merasuah pengundi-pengundi, hanya 3 kawasan parlimen yang kita boleh buat petition mahkamah. Rugi. Rugi. Jadi kena make sure kali ni kita kena betul-betul bersiap sedia. Termasuklah dalam pemilihan parti ni. Kita harap perwakilan tidak dibeli lah. Dan kalaupun ada, kalau ada orang bagi duit, ambil. Tetapi bila mengundi ni, tolonglah fikir tentang masa depan parti kita. Jangan kita mengundi orang tu kerana duit dia. Kalau kita undi orang kerana duit dia, memang hancur parti kita. Macam mana parti kita dihancurkan dengan duit-duit yang ditabur oleh Perikatan Nasional, macam itulah parti kita boleh dihancurkan oleh puak-puak yang nak bagi duit dalam pemilihan parti ni. Jadi kena berhati-hati. Ada orang bagi duit, tak apalah. Kalau tak boleh nak tolak apa ni benda tu, setidak-tidaknya jangan sampai duit tu mempengaruhi keputusan anda. Itu penting. Kena ingat, kita dah 2 kali ditolak oleh rakyat, tidak dapat membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Pemilihan kali ini akan menentukan sama ada pasukan baru kita ni boleh merampas balik kerajaan kita dalam pilihan raya umum ke-16 ataupun tidak. Boleh merampas balik 6 buah negeri dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri yang akan datang bersama dengan rakan-rakan PH ataupun tidak. Jadi penting, pemilihan ini sangat penting. Pastikan kita pilih orang yang betul-betul aset parti, bukan pengkhianat parti, bukan orang yang tak setia pada parti, bukan orang yang kita ragu-ragu selepas ini dia akan buat kerja ke tak buat kerja. Kena ingat, orang yang boleh bagi duit ini belum tentu dia boleh berkhidmat. Hari ini untuk pemilihan mungkin dia boleh bagi duit, tetapi boleh tak bila time kita nak buat program dan sebagainya, duit itu disalurkan pada kita. Ada orang billionaire, tapi bila kita minta duit, nak buat demonstrasi, nak buat plakat pun dia tak nak keluar duit. Tapi untuk diri dia, dia sanggup keluar berapa juta pun dia tak kisah. Jangan sampai jadi macam ni. Penting tu, kena ingat. Pemilihan ini penting, sangat penting. Okey?
Ada lagi? Ada orang tanya Datuk pasal pemilihan UMNO ni, calon-calon dia ni perlu declare tak dia ni harta ke benda aset? Saya rasa pemilihan UMNO ni tak ada orang buat kerja sampai declare aset. Orang declare aset, apa tujuan dia? Itu kita faham. Tujuan declare aset ialah supaya sebelum dia dipilih sebagai wakil rakyat, itulah jumlah aset dia. Selepas dia dapat wakil rakyat, selepas dia dapat kuasa, adakah dia menyalahgunakan kuasa dia tu untuk menambah kekayaan? So kalaulah selepas dia dapat kuasa setahun 2 tahun, kekayaan dia tu luar biasa berbanding dengan aset yang dia dah declare, maka dari situ SPRM boleh menjalankan siasatan. Tapi kalau pegang jawatan dalam parti ni tak boleh mendatangkan hasil. Kecuali lah kalau orang tu dia kerja dengan ibu pejabat ke apa benda ke, ada kontrak membekalkan itu, membekalkan ini, itu lain cerita. Tetapi untuk pemilihan parti ni saya rasa tidak sampai ke tahap memegang jawatan parti itu boleh mendatangkan hasil. Jadi tak berapa relevan untuk suruh orang yang nak bertanding jawatan parti untuk declare aset. Untuk jawatan dalam kerajaan, disebabkan jawatan itu menyebabkan seseorang itu terdedah kepada peluang untuk menerima rasuah, untuk menyalahgunakan kuasa. Di situ ada keperluan untuk asset declaration. Okey, ada lagi? Penonton kat rumah ada ke soalan-soalan? Kawan-kawan saya kat sini dah tepu ni. Hari-hari kita buat soalan. Saya mengalu-alukan kalau ada sahabat-sahabat yang nak membantu kita sebagai moderator untuk bertanyakan soalan yang ada kebetulan. Saya punya studio ni dekat dengan PWTC. Biasanya setiap malam jam 10.30 malam kita akan ke udara. Dan kita memang memerlukan orang yang boleh menghasilkan soalan. Jadi siapa yang dekat dengan PWTC boleh datang, boleh tengok live kita. Kita sentiasa mengamalkan dasar terbuka. Boleh tanya apa soalan pun. Kalau orang Perikatan Nasional nak datang pun boleh. Tak ada masalah. Boleh tanyakan apa soalan yang tuan-tuan nak tanya. Kalau misalnya tuan-tuan nak hantar soalan, boleh ada kepakaran nak sediakan soalan-soalan yang bernas, tuan-tuan boleh juga hantar melalui WhatsApp ke talian 011395954044. Jadi kawan-kawan saya yang berada di studio, mereka boleh tolong bacakan. Okey, ada soalan lain? Tak ada Jadi kita minta sahabat-sahabat tolong share supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.